Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kami daripada Kuliah ke-7 akan berkongsi kepada anda semua satu tajuk yang sangat penting, iaitu konsep ilmu para mufassir. Saya Muhammad Imran Daniel, kemudian ahli kumpulan saya Muhammad Adil dan juga Muhammad Alif Abri. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, kita akan terus pada pendahuluan. Pertama kali adalah pendahuluan. Pendahuluan kita akan masuk pada apa itu mufassir. Mufassir adalah orang yang menerangkan makna atau maksud di dalam Quranul Karim dan ayat-ayatnya. Sebenarnya kita masuk pada pengertian tafsir Al-Quranul Karim. Para pakar sepakat bahawa Al-Quran adalah kitab hidayah dan ia bukan buku ilmu pengetahuan. Namun dalam memahami ayat-ayat kauniyah khususnya tidak mungkin dilakukan dengan membaca Al-Quran yang bertujuan ta'abbud, yang bermakna ketaatan. First adalah tafsir. Tafsir adalah suatu cara untuk memahami isi Al-Quranul Karim. Kata tafsir diambil dari bahasa Arab, iaitu at-tafsir, yang berasal dari fasara, yang bermaksud menerangkan. Akan tapi untuk menghindari kesalahfahaman pengertian tentang tafsir, first adalah tafsir menurut bahasa, iaitu etimologi. Para ulama berbeza pendapat dalam memberikan pengertian tafsir secara bahasa. Di antaranya adalah menurut Abu Hayyan, tafsir adalah ilmu yang membahas tentang cara-cara memahami teks yang berkaitan dengan petunjuk dan hukum hakamnya, baik yang membentuk mufrad, yakni teks, maupun konteks, serta makna yang dikandungi oleh at-tarkibah, iaitu ayat-ayat tersebut secara konsensual atau tekstual. Jadi berdasarkan apa yang telah disampaikan oleh rakan saya sebentar tadi, dapat kita fahami bahawa jelaslah tafsiran yang merangkumi perbincangan tentang cara memahami ayat-ayat Al-Quran adalah hasil kerja atau kepakaran manusia. Pemahaman yang dimaksudkan untuk memperjelaskan agar Al-Quran yang tujuannya sebagai pedoman hidup, yakni hidayah bagi manusia, dapat difahami, dihayati dan diterapkan sebagaimana semestinya. Jadi memahami ayat-ayat yang belum jelas bermakna menjelaskannya agar yang samar-samar dapat dijelaskan dan yang sukar dapat difahami dengan mudah. Baik, berikut adalah komponen utama tafsiran. Tujuan tafsir adalah untuk menjelaskan maksud ayat-ayat Al-Quran yang kebanyakannya ditulis dengan cara yang sangat ringkas. Kedua, matlamat pentafsiran adalah untuk menjelaskan bahagian-bahagian ayat Al-Quran yang sukar untuk difahami, supaya apa? Yang disampaikan oleh Tuhan dapat difahami, dihayati dan diamalkan dengan jelas. Al-Quran bertujuan untuk menjadi petunjuk Allah bagi manusia yang menjadi rahmat bagi seluruh umat dan makhluk ciptaan Allah. Dan yang keempat, tafsir merangkumi pelbagai maklumat dan berfungsi sebagai alat sokongan untuk aplikasi tafsir Al-Quran. Selanjutnya saya akan masuk kepada kaedah dan teknik tafsir Al-Quran Karim. Pertama kali adalah pengertian kaedah tafsir. Perkataan Yunani, kaedah ni bermaksud laluan atau jalan. Perkataan ini diterjemahkan ke dalam bahasa Arab bangsa sebagai tariqat dan manhaj. Ia ditulis sebagai kaedah dalam bahasa Inggeris. Pendekatan yang sistematik dalam bekerja untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan untuk mencapai sesuatu yang didefinisikan tersirat oleh makna kata dalam bahasa Malaysia, yang bermaksud teknik yang tersusun dan dipikirkan dengan matang untuk mencapai tujuan. Pengetahuan tentang pendekatan boleh digunakan untuk pelbagai objek, termasuk yang dikaitkan dengan kerja fizikal, yang dikaitkan tentang intelek dan lain-lain. Oleh itu boleh dikatakan bahawa pendekatan adalah suatu alat yang paling penting untuk mencapai hasil yang diinginkan. Dalam erti kata lain, kaedah ia merupakan cara yang teratur dan dipertimbangkan dengan baik
untuk mencapai pemahaman yang betul tentang apa yang Allah maksudkan dalam Quranul Karim. Menambah sokongan untuk dakwaan bahawa ia adalah sumpah. Az-Zarkashi menyenaraikan 4 pembelian untuk seorang pengulas di Al-Burhan. Pertama, riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kedua adalah apa yang para sahabat fikirkan. Ketiga adalah kesejagatan ataupun kesepakatan bahasa akibat Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan kepada Ibnu Abbas radhiyallahu an dalam doanya berikut ini mengenai tafsir yang menjadi syarat ataupun akibat dari makna penyataan dan tujuan syariat. Ya Allah, faqihkanlah dia mengenai agama dan ajarkanlah dia takwil. Seterusnya, kita pergi dari etika dalam urasan. Memandangkan terdapat syarat-syarat bagi ahli tafsir, terdapat juga standard kelakuan yang harus dipatuhi oleh mufassir. Termasuk, yang pertama adalah ikhlas. Hendaklah seorang mufassir itu hanya mengingati Allah SWT dan mengharapkan keredoannya daripada kesombongan dan kehormatan. Kedua, lengkapkan terlebih dahulu. Jika seseorang mengelakkan kebaikan, dia haruslah terlebih dahulu mempraktikkannya sebelum menunggu orang lain membuatnya. Jika sesuatu yang diharamkan, orang yang melarangnya hendaklah menjauhkan diri daripada melakukan sebelum orang lain melakukan. Okey, jadi sekarang kita teruskan dengan syarat-syarat bagi menjadi seorang mufassir. Bagi sesiapa yang ingin menjadi mufassir atau ingin mentafsirkan Al-Quran, hendaklah mulakan dengan mencarinya di dalam Al-Quran itu sendiri. Kerana apa? Kerana apa yang disebut secara umum dalam satu ayat mungkin difahami dalam ayat lain, atau apa yang disebut secara ringkas dalam satu ayat mungkin dihuraikan dalam ayat lain. Jika dia tidak dapat mencarinya, hendaklah dia menyemak semula di dalam As-Sunnah kerana ianya memberi penjelasan tentang ayat Al-Quran. Sekiranya tidak juga terdapat di dalam As-Sunnah, hendaklah difikirkan semula oleh para sahabat kerana mereka lah yang paling memahaminya dan yang hadir untuk melihat dalil dan keadaan ketika ia diturunkan di samping mempunyai kebenaran, pengetahuan dan pengalaman yang baik dan pemahaman yang sempurna pada zaman itu. Jadi pendapat yang lebih kuat dan diterima pakai dari segi hujah apabila berlaku perselisihan, yakni dalam perselisihan faham di kalangan sahabat sendiri. Jadi ambillah sebagai contoh perselisihan pendapat mereka mengenai makna huruf hijaiyah, iaitu yakni huruf potongan pada permulaan surah. Seterusnya saya akan masuk kepada ciri-ciri kaedah penafsiran tahlili. Kita dapat beberapa cara tentang ciri-ciri kaedah penafsiran tahlili. Pertama adalah mufassir menerangkan ayat dan surah secara berturutan mengikut tertib yang diberikan dalam mushaf. Yang kedua adalah seorang ahli tafsir cuba memberikan penjelasan yang menyeluruh dan terkandung dalam ayat-ayat Al-Quran dengan mengambil kira i'rab, yakni kedudukan perkataan dalam kalimat, dan rasional ayat-ayat atau huruf, asbabun nuzul dan faktor-faktor lain. Yang ketiga adalah seorang ahli tafsir menggunakan pendekatan bil ma'sur dan bil ra'i untuk menafsirkan ayat-ayat yang baik. Akhir kata, kami telah kongsikan kepada anda semua tentang konsep ilmu para mufassir. Banyak yang dapat kita simpulkan. Jadi di sini saya nak simpulkan bahawa bukan mudah untuk menjadi seorang ahli mufassir. Untuk menjadi seorang ahli tafsir Al-Quran, kita hendaklah menguasai pelbagai aspek-aspek ataupun etika yang telah digariskan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, jika anda ingin menjadi seorang ahli mufassir, tanamkanlah diri kita untuk sentiasa berusaha memperbaiki diri kita untuk menjadi lebih baik. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.